Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Demi keselesaan pesakit, kerajaan akan segerakan penyediaan kemudahan yang perlu di wad kelas 3 HKL. Perdana Menteri tegaskan kerajaan panas serius perkara itu. Keperluan terbabit serta permasalah lain akan diteliti Menteri Kesihatan untuk dibawa kepada perhatian jemaah menteri. Beliau yang melawat pesakit di wad berkenaan hari ini turut ucap tahniah kepada HKL atas kecemerlangan prestasi yang mendapat pengiktirafan dunia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu kajian menyeluruh dibuat tentang pemerolehan ubat-ubatan oleh semua hospital dan klinik kerajaan. Ini bagi memastikan tidak berlaku pembaziran dan kerugian kerana tumpuan perlu diberi kepada hospital dan klinik terlibat yang perlukan peruntukan lebih besar. Malaysia dan Pakistan mahu teroka ruang memperhebat hubungan kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata ini terutama dalam bidang perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dinyatakan selepas beliau menerima panggilan telefon daripada rakan sejawat dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Perdana Menteri disambut baik cadangan Shehbaz untuk mengeksport daging halal dari negara itu ke Malaysia. Shehbaz juga memuji pendirian Malaysia berhubung konflik di Palestin. Dalam pada itu, Perdana Menteri tegaskan komuniti antarabangsa perlu segera desak agar pembantaian dan penghapusan rakyat Palestin di Gaza dihentikan. Perkara itu disuarakan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam perbincangan menerusi telefon tentang pelbagai isu serantau dan antarabangsa. Jelas beliau, Malaysia akan terus komited suarakan pendirian tegas negara mengenai nasib rakyat Palestin di pentas dunia. Menurut Perdana Menteri, Presiden Turki juga zahir harapan untuk memperhebat hubungan kedua-dua negara. Sementara itu, Malaysia kutuk tindakan keganasan dan genosid menerusi serangan terbaharu rejim Zionis ke atas rakyat Palestin menerusi udara di kamp pelarian Shati Utara Gaza. Tegas Wisma Putra, tindakan kejam Israel itu jelas menunjukkan kebencian, bertentangan prinsip kemanusiaan, keamanan dan belas kasihan. Serangan itu turut menjejaskan rundingan gencatan senjata dan usaha mencari penyelesaian damai terhadap konflik yang sedang berlaku itu. Lelaki Israel yang ditangkap miliki 6 pistol dan 200 peluru akan didakwa esok. Menurut Ketua Polis Negara, pertuduhan akan dilakukan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Warga Israel berusia 36 tahun itu ditahan di sebuah hotel di Jalan Ampang 27 Mac lepas. Dia dipercayai memasuki negara ini menggunakan pasport Perancis. Suspek dakwa datang ke Malaysia bagi memburu dan membunuh seorang lagi rakyat Israel susulan perbalahan keluarga. Kes kematian akibat kemalangan jalan raya meningkat mendadak. Hari ketiga Ops Selamat ke-22 semalam merekodkan 35 kes. Angka itu meningkat hampir sekali ganda berbanding 18 kematian yang dicatatkan pada hari kedua operasi. Sementara itu, 1,289 kes kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku di seluruh negara semalam. Pengguna jalan raya dinasihat memandu secara berhemah dan sentiasa mengikut peraturan ditetapkan. Dalam pada itu, di kilometer 57 LTU, dua pengawal keselamatan maut selepas motosikal ditunggang mereka terlibat kemalangan petang semalam. Motosikal tersebut dipercayai hilang kawalan dan melanggar tembok pembahagi jalan sehingga menyebabkan kedua-dua mangsa tercampak. Kedua-dua mangsa yang dalam perjalanan pulang ke Sungai Buloh selepas bercuti Hari Raya Aidilfitri maut di tempat kejadian. Susulan gangguan perkhidmatan ETS di antara Kamunting dan Bukit Merah pada Selasa lalu, KTMB akan pulangkan semula tambang perjalanan secara penuh kepada penumpang yang tidak dapat teruskan perjalanan akibat gangguan tersebut. Penumpang yang terkesan boleh menghantar permohonan ke email tertera. Bagi penumpang yang membeli pelan takaful premium, boleh membuat tuntutan dengan menghubungi Etika Claim Assist seperti tertera. Aliran lalu lintas melibatkan 3 laluan utama di Gua Musang dijangka kembali sesak mulai Jumaat selepas cuti perayaan berakhir. Ketua Polis Daerah berkata 3 laluan itu, Jalan Kuala Kerai Gua Musang, Jalan Kuala Lipis Gua Musang dan Jalan Jeli Gua Musang. Kesemua pegawai dan anggota BSPT IPD Gua Musang sentiasa dalam mood sedia kawal lalu lintas untuk elak pengguna tersekat terlalu lama di setiap laluan.
4 lelaki ditahan kerana bermain bunga api secara berlawanan di sekitar kawasan Lembah Sirih kira-kira pukul 3 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kota Baru menyatakan 2 kumpulan itu diberkas ketika berlawan bunga api di 2 lokasi berbeza yang menyebabkan bunyi bising dan mengganggu ketenteraman awam. Kesemua yang ditahan dibebaskan selepas keterangan diambil. Amaran keras dikeluarkan agar perbuatan sama tidak berulang. Di Kuching, Sarawak, cubaan samun di sebuah rumah oleh lelaki warga Indonesia gagal selepas ditangkap penghuni rumah. Kejadian berlaku di Jalan Stephen Yong, Batu Kawar. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Padawan, suspek pada awalnya cuba mengikat tangan 2 penghuni rumah sebelum berlaku pergelutan. Dia kemudiannya berjaya ditangkap dan diserahkan kepada polis. Suspek direman hingga 15 April. Manakala di Miri, seorang lelaki tempatan diberkas kerana disyaki terlibat pengedaran dadah. Menurut Ketua Polis Daerah, penahanan dibuat menerusi op bersepadu cegah jenayah ambang hari raya di Desa Pujut Utama. Pemeriksaan menemukan dadah yang dianggar bernilai lebih RM8,000. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kebakaran hutan berskala besar membabitkan 3 lokasi di Pahang semakin pulih. Menurut pengarah JBPW Negeri, operasi pemadaman kini ditumpukan di kawasan Rompin, manakala kebakaran hutan tanah gambut di Gebeng semakin pulih. Sementara operasi memadam kebakaran hutan kawasan Jabatan Pertanian Indah Putra ditamatkan sepenuhnya pada Selasa. 13 buah rumah rosak akibat kejadian ribut di Kedah semalam yang membabitkan daerah Bandar Baharu dan Kuala Muda. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bandar Baharu berkata 8 rumah yang terjejas di daerah itu kebanyakannya alami kerosakan pada bumbung kerana diterbangkan angin, selain kejadian pokok tumbang yang turut menghempap rumah dan garaj kereta. Sementara itu, di Melaka menerusi 4 PBT siap siaga hadapi sebarang kemungkinan bencana susulan peralihan monsun. Exco berkenaan menjelaskan kerajaan negeri juga sentiasa adakan perbincangan dengan NADMA dan Met Malaysia. Selain pemantauan berterusan, amaran awal turut diberi kepada penduduk terlibat. Peringatan dari semasa ke semasa dikeluarkan melalui saluran rasmi PBT. Pasukan Pengurusan Bencana MBPP juga siap siaga hadapi sebarang bencana berikutan ketidaktentuan cuaca sejak semalam. MBPP memaklumkan pasukan tersebut dianggotai pelbagai jabatan. Menurut MBPP, 13 lokasi dilaporkan alami bencana pokok tumbang dan dahan pokok besar patah berikutan hujan lebat dan angin kencang semalam yang membabitkan kawasan Timur Laut dan Barat Daya Pulau Pinang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Istana Johor di Istana Besar Johor Bahru. Turut berangkat pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor serta keluarga di Raja Johor. Walaupun cuaca hujan, baginda tetap bermesra dan bersalaman dengan rakyat jelata serta meraihkan kemeriahan rumah terbuka. Malaysia Airport Berhad MEHB ambil inisiatif sedia ruang khas buat pengunjung menikmati suasana kampung sempena Aidilfitri. Ruang dekorasi yang terletak di Terminal 1 Kialai itu dapat memberi pengalaman kepada pengunjung di samping memberi keceriaan kepada kaki tangan MEHB yang bertugas pada hari raya. Menurut jurubina rumah berkenaan, Masadan Musin, beliau berpuas hati dengan hasil yang diberikan walaupun masa yang diberi terlalu suntuk. Syarikat penerbangan milik Sarawak dijangka mula beroperasi pada 2025. Premier Sarawak memaklumkan ketika ini proses pengambilalihan syarikat penerbangan Maswings sedang berlangsung termasuk perbincangan aspek teknikal. Proses tersebut dijangka selesai selewat-lewatnya hujung tahun. Permintaan untuk sarung tangan getah perubatan dan pembedahan meningkat bulan lepas. Bekas Presiden Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia berkata, peningkatan permintaan itu disebabkan tambahan stok oleh pelanggan. Permintaan terhadap produk tersebut akan terus meningkat walaupun terdapat situasi lebihan bekalan yang berterusan. Ia dijangka mencapai keseimbangan menjelang 2025. Kestabilan harga getah dijangka bermula mulai Jun depan.
Dua hentian R&R di laluan Raut Bypass antara yang dirancang pembinaannya dalam masa terdekat. Kerajaan Pahang juga terlibat sama menyediakan tapak yang sesuai untuk kemudahan pengguna lingkaran tengah utara. Pembinaan kemudahan itu dilihat dapat menjaga kebersihan lebuh raya selain atasi masalah longgokan sampah. Fasiliti itu kini dalam proses tindakan pelbagai pihak. Projek pembinaan jambatan ikonik Satuk di Sungai Bintango dijangka siap penghujung tahun 2025. Setakat ini ia telah mencapai lebih 50% siap. Adun Satuk memaklumkan mesyuarat telah diadakan dengan pihak terbabit minggu lepas tentang status kemajuan semasa projek berkenaan yang terkesan oleh COVID-19. Beliau optimis sebahagian daripada laluan di jambatan itu sudah boleh digunakan awal tahun depan. Susulan serangan menyebabkan 3 anak lelaki Ketua Hamas Ismail Haniyeh terbunuh. Pasukan Pertahanan Israel IDF menafikan pembunuhan itu mensabotaj rundingan gencatan senjata yang berjalan di Kahirah, Mesir sekarang. Malah Perdana Menteri Negara Haram itu mendakwa tidak diberi taklimat mengenai serangan atau meluluskan operasi itu. Operasi itu kononnya dianggap IDF dan Shin Bet sebagai langkah taktikal yang dilakukan kerana peranan anak lelaki Haniyeh dalam sayap tentera Hamas. Perkembangan insiden tembakan di sebuah majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Philadelphia, Amerika Syarikat. Komisioner Polis Kevin J. Battle mengesahkan telah menahan 5 lelaki berhubung insiden berkenaan. Seorang suspek turut cedera ditembak ketika serbuan pasukan polis. Insiden berlaku di kawasan kejiranan Parkside dengan 1,000 tetamu dianggarkan menghadiri acara berkenaan. Pihak polis masih menyiasat motif kejadian tembakan tersebut. Susulan pertempuran di sempadan yang memasuki hari kedua melibatkan junta Myanmar dengan kumpulan etnik bersenjata. Tentera Thai diletak dalam keadaan siap siaga. Sejumlah kereta perisai tentera mengadakan rondaan di bandar Mae Sot ketika ratusan rakyat di Myanmar dilihat beratur di pusat pemeriksaan untuk memasuki negara itu. Selasa lepas, Kementerian Luar Thailand memaklumkan kesediaan kerajaan menerima 100,000 orang yang melarikan diri dari Myanmar. Parti Pembangkang Liberal Korea Selatan mencatat kemenangan besar dalam pilihan raya parlimen yang diadakan semalam. Ia sekaligus memberikan tamparan hebat kepada Presiden Yoon Suk Yeol dan parti konservatifnya, Parti Kuasa Rakyat. Kemenangan itu berkemungkinan tidak mencapai majoriti besar iaitu jumlah yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Parti Demokrat pula diunjurkan menguasai lebih 170 daripada 300 kerusi bagi sidang parlimen baharu. Polis dan bomba sedang menjalankan operasi menyelamat selepas puting beliung berlaku di bandar Louisiana. Slidell, sebuah bandar kira-kira 48 km barat Laut New Orleans, mengalami kerosakan yang meluas apabila kejadian itu berlaku pada Rabu. Jalan raya dipenuhi dengan ranting pokok dan serpihan serta bangunan dengan bumbung yang tercabut sebahagiannya. Ribut itu menyebabkan lebih 30,000 rumah dan premis perniagaan tiada bekalan elektrik. Kes penipuan terbesar di Vietnam membabitkan penyelewengan $12.5 bilion. Hartawan terkenal Vietnam mungkin dihukum mati apabila dia dan 85 tertuduh yang lain menghadapi keputusan mahkamah. Pengerusi pemaju utama Van Tin Phat, Trong My Lan didakwa menipu wang tunai daripada Saigon Commercial Bank SCB selama lebih sedekat. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum.